Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua. Okay, so welcome to chemistry class untuk hari Khamis. Okay, kali ini kita buat pendekatan yang kedua, iaitu pertama kita gunakan Google Meet, and then kita second kita akan buat video. Okay, cikgu akan buat video presentation, suara dan akan keluarlah terpampang muka cikgu kat bawah tu. Okay, so hopefully dia akan mengurangkan sikit lah penggunaan data. Kalau kita nak buat Google Meet setiap kelas kita akan membebankan kamu juga. Okay, so alternatif lain kita menggunakan video macam ni lah. Okay, so hari ni kita nak masuk satu subtopik yang baru. Okay, kita ingat balik yang lesson yang lepas kita belajar tentang exothermic, endothermic, energy level diagram kan. Okay, so hari ni kita nak tengok pula satu lagi subtopik yang baru. Sebelum tu kita recap dululah apa yang kita belajar. Okay, kita akan tengok dulu apa yang kita belajar. Okay, revision. Okay, kita revision lah session guys. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama adalah what is the meaning of heat of reaction? Okay, heat of reaction. So kita kena tahulah. Okay, kita ada delta H. Okay, so delta H, delta tu kita dah belajar last previous lesson. Okay, kita delta H tu adalah changes. Okay, so dia adalah perubahan di antara reaktan dengan produk. Okay, so kita tengok A dulu. Okay, so A, energy needed to break the chemical bond. Bukan. Okay, dia tidak tepat lah. Okay, energy needed to start a reaction pun tak tepat juga. Okay, involve when change of state of matter happen. Okay, maknanya dia berubah state of matter ni adalah solid, liquid and gas. Bukan kan? Tak tepat juga sebab kita kena refer kepada reaktan dengan produk. Okay, perubahan. So, the change in the energy contained in the product and reactant. Okay, so the answer is D lah. Okay, so answer adalah D. Kemudian kalau kita tengok kat sini, kita akan nampak kan, okay, change, perkataan change tu yang penting. Okay, so harap cikgu kamu faham lah untuk soalan yang pertama. Okay, kemudian soalan yang kedua, kita tengok which of the following is correct about exothermic, kemudian endothermic reaction. Okay, kita tengok satu persatu lah daripada A, heat is absorbed. No. Okay, exothermic, heat is released. Okay, so dia terbalik dekat sini, so kita kata salah lah. Okay, so jawapan dia salah. Okay, second, kita tengok chemical bond is broken, chemical bond is formed. Okay, kalau kita belajar yang lepas, broken ni dekat reactant, form ni dekat produk. Ada tak kaitan dengan exothermic dengan endo? Tidak berkaitan. So, salah. Okay, temperature of surrounding increase, temperature of the surrounding decrease. Okay, so kita tengok betul ke tidak? Okay, so yang ni yes. Jawapan yang tepat. Okay, kemudian kita tengok total energy content of the product is higher than energy content of reactant. Okay, kita tengok balik kepada energy level diagram. Kalau untuk exo dia turun tangga kan, so maksudnya reaktan dia tinggi berbanding produk. So betul ke ayat dia produk lebih tinggi? Oh, salah. Okay, so the answer is C lah kan. Okay, so C jawapannya. Okay, boleh. Okay, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan last lah untuk kita recap. Okay, so soalan ni adalah berkaitan dengan energy level diagram yang lain sikit lah daripada dua soalan yang pertama tu. Okay, so kita tengok ini adalah energy level diagram apa ya. Reactant lebih rendah daripada produk. Okay, so naik tangga kan. Okay, so naik tangga ni adalah endo.
Right. Okay. So which of the following can be deduced from the diagram 4? Okay. So kita ada reactant di sini, kita ada product di sini dan kita tahulah dia adalah endo. Heat is absorbed. Okay. So boleh kat tepat. Okay. The product are more stable than the reactant. Tak semestinya. Okay. So dah jadi produk tu selalunya dua-dua stable lah. Okay, the surrounding increase. Ada perkataan increase kat sini. Betul ke tidak? Tidak. Endo tu dia decrease. Dan kemudian the energy content reactant lebih tinggi more than the total energy of the product. Okay, so kalau kita tengok refer kepada diagram di atas, tak tepat lah. So jawapan dia adalah okay, A. Okay, so very good. Okay. So harap kamu boleh dapat 3 soalan ni, kita understanding kita lebih better. Okay, kita go kepada next slide. Okay. So kita belajar kepada hari ni, apa yang kita nak belajar, kita hanya sentuh daripada 4 heat ni, kita sentuh satu saja, heat of precipitation. Okay, kita ada 4 type of reaction. Kita belajar selama ni heat of reaction. Apakah reaction yang ada? Kita tengok kepada precipitation, displacement, neutralization dengan combustion. Okay, first we focus to the precipitation. Okay, dia melibatkan insoluble salt. Okay, insoluble salt nanti kita tengoklah apa yang kita dah belajar. Kemudian heat of displacement. Okay, so metal more electropositive. Sorry, typo error kat sini. Displace metal less electropositive. Okay, so yang ni kamu kena ingat balik electrochemical series. Kita tengok dia punya series tu, yang duduk atas sekali dia lebih more electropositive, yang duduk dekat bawah sekali dia less electropositive. So yang ni kamu akan belajar dekat tajuk redox, tapi kita skip kan. Tapi tak apa, benda tu sikit je. Okay. Kemudian heat of neutralization, acid and alkali. Kamu dah belajar dah pada form 4 itu, kita dah tahulah. Okay, acid alkali. Kemudian combustion, heat, haba pembakaran. Okay, kita ada fuel. Okay, kita gunakan ni lah bahan bakar. Dan bahan bakar kita gunakan adalah alkohol. Alkohol ni bukan alkohol minuman tu Alkohol chemical substance seperti metanol, etanol, butanol dan propanol. Nampak bijak kan? Nanti kamu akan belajar dekat carbon compound. Okay. So harap kamu boleh hafal lah. Okay, keempat-empat ni InsyaAllah hafal tu satu, keduanya faham tu. Okay guys, so kita nak tengok kepada heat of precipitation. Okay, so kita ada situation yang medium, you have to drink the contrast media liquid before taking the X-ray. So maybe medium tu ada masalah sakit gastrik. Okay, so sekarang ni kita belajar kimia, apa sebenarnya kegunaan insoluble salt ni dalam medicine kan. Okay, the contrast media liquid contain barium sulfate. Dia kata ada mengandungi barium sulfate kan. Okay, kemudian therefore the digestive tract, stomach and intestine can be easily seen on the X-ray. So dia suruh madam tu ambil barium sulfate. Lepas tu madam pun tanya, dah kenapa kena ambil kan? Masalah Yang nak tengoknya perut. Check lah perut kan, tiba-tiba dia suruh minum. So benda tu macam pelik juga. Okay, kemudian kita kena tengok lah, kita apply apa kita dah belajar semester yang lepas. Okay, all sulfate salt is soluble except PCB, pantai cahaya bulan. Okay, lactose sulfate, calcium sulfate dengan barium sulfate. Okay, so doktor tu suruh minum satu liquid yang ada barium sulfate. Untuk apa? Okay, itu yang kita wondering lah. Okay, apa yang menyebabkan dalam bidang perubatan ni kita menggunakan barium sulfate? Macam mana? Read gambar ni Okey, itu adalah barium meal. Okey. So barium meal itulah yang doktor suruh minum. Okey, untuk kita study for the X-ray kan, for stomach and duodenum. Okey. So stomach ni adalah perut, so duodenum ni adalah bahagian dalam perut lah. Okey, so apa yang akan berlaku bila medium tu minum? Kita kena tahu juga apa yang berlaku. So okay, apa yang berlaku
tamak tu akan nampak lebih jelas sewaktu kita X-ray. Okey, tu gambar dia, nampak tak? Intestine tu comel kan? Okey, sangat panjang. Okey, so bila dah ada nampak satu sepitik warna putih, so senanglah kita nak X-ray bahagian mana yang masalah tu. Okey.